tuan-puan, Nabi SAW sendiri ada banyak bacaan-bacaan yang Nabi baca ketika tahiyat akhir, ketika rukuk, ketika sujud, ketika i'tidal. Sebab itu solat Nabi, tuan-puan sekalian, lebih lama daripada solat kita. Khususnya bila Nabi solat sunat. Kalau solat fardu kena diraikan makmum ya. Jadi jangan terlalu panjang. Tapi kalau solat sunat, Nabi SAW pernah solat sunat tahajud. Diikut oleh seorang sahabat, Abu Dhar ikut, tuan-puan. Nabi pun lepas baca Al-Fatihah, Nabi start baca Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Kalau kita makmum berdebar dah tu. Ya, ini surah apa ni ya? Dia yang tak berdebar, Qul huwallahu ahad, lega. Ya, kita pun perut lapar ni. Sungguh Nabi SAW jadi apa ni, solat sunat Alif Lam Mim. Maka sahabat pun kata, bila dengar Nabi baca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, surah Al-Baqarah, mungkin Nabi akan berhenti pada ayat yang ke-200. 200 rakaat pertama. Tiba-tiba Nabi tidak berhenti ayat yang ke-200. Nabi teruskan lagi. Oh, mungkin Nabi akan berhenti pada pengakhir surah Al-Baqarah. Tidak, Nabi sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung surah Ali Imran. Masya Allah. Tuan-puan, ya. Macam mana kita nak habis surah Baqarah ni, surah yang sangat panjang dalam Quran. Duduk baca luar semayang pun payah. Ya, ini kan nak solat, nak berdiri tu, Allahu Akbar. Dan lepas habis Ali Imran baru Nabi sujud. Nabi rokok dan sujud meraihkan, tuan-puan, biar balance juga dengan lamanya berdiri tadi. Jadi jangan pula rokoknya terlampau sekejap, sujud terlampau sekejap. Nabi imbang biar lebih kurang juga macam berdiri tadi. Masya Allah. Itu solat Nabi. Bukan fikir nak cepat-cepat, Assalamualaikum warahmatullahi, lega dah semayang isyak dah. Tak. Kita kadang-kadang macam tu kan, dia rasa lega, dah semayang dah. Suami tanya, semayang dah Timah? Dah, kita dah semayang dah. Berapa minit? Seminit. Ya, 4 rakaat. Itu tak jadi satu perkiraan pada kita, padahal Nabi solat. Saya teringat, tuan-puan, ada satu kisah diceritakan oleh seorang pelajar daripada Indonesia. Ya, dia cerita, dia kata pada satu malam bulan Ramadan, dia ikut kawan dia orang Arab, ajak dia pergi solat dekat satu masjid. Saya tak ingat nama masjid tu, di Mesir. Masjid tu dia kata di kalangan pelajar Indonesia, pelajar Asia Tenggara tahu masjid tu, tapi jarang orang Asia pergi. Sebab masjid tu dikenali sebagai masjid tempat para hufaz murajaah Quran semasa tarawih. Jadi orang-orang Al-Hafiz ni pergi masjid tu lah sebab dia nak mengulang Quran. Yang tak Al-Hafiz ni tak nak pergilah, ya. Tapi sebab malu dengan sahabat yang mengajak ni, sahabat tu pun dah kira tahap tuan guru pada dia, dia pun pergi jugalah. Dan dia kata betul lah kenapa jarang orang Asia ke masjid tu. Bayangkan, tuan-puan, dalam tempoh 2 atau 3 hari khatam 30 juzuk. Tarawih dia. Dia tarawih sampai tengah malam bersambung terus, ya, qiyamul lail. Tarawih tu sendiri pun dah qiyamul lail dah, ya, daripada isyak sampai subuh tu sambung. Dia kata rakaat pertama dah menyesal dah. Rakaat pertama. Rakaat pertama tu dah terfikir dah, habis rakaat kedua ni confirm aku cari masjid lain. Rakaat pertama. Ya. Sebab terketar-ketar kepala lutut berdiri. Tak habis-habis puas berharap rokok. Tak rokok. Jadi memang putus harapan lah, ya. Jadi memang terfikir dah, lepas je 2 rakaat
memang aku kena keluar, kena pergi sambung tarawih kat tempat lain. Tapi dia kata Allah nak ajar dia, nak tegur dia. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pakcik yang duduk belah kiri dia tu, pakcik tua sangat. Di sana dipanggil syekh lah, ya. Pakcik tua sangat. Allah bagi dia rasa malu pada pakcik tua tadi. Malunya nanti kosong saf tu kalau aku keluar. Lepas tu tak masuk-masuk pula tu. Ya? Malu dengan pakcik ni. Tak apalah, buatlah lagi 2 rakaat. Sebab masjid tu tuan-puan, 4 rakaat berhenti, 4 rakaat berhenti, 4 rakaat berhenti. Bukan berhenti sikit-sikit, siap boleh minum kopi lagi. Ya, dia betul-betul istirahat lah. Ya? Jadi katanya sahabat tadi, tak apalah, habis 4 rakaat, barulah boleh ni lah, boleh balik, boleh tanpa orang sedari lah konon, ya. Konon nak ambil kopi tapi lari kan, ya. Jadi dia sambung lagi 2 rakaat. Dia kata, ya Allah, lamanya tarawih kat masjid ni. Ya, tapi sebab mikirkan azam nak keluar lepas 4 rakaat tadi, okeylah. Tuan-puan, habis 4 rakaat. Dia tengok pakcik tadi relax je. Dia telah tanya satu soalan pada pakcik tu. Dia kata, apakah tuan hafiz Quran? Dia tanya soalan. Pakcik tu kata, tidak. Saya sedang menghafal, tapi belum habis 30 juzuk. Okey, tanya soalan kedua. First time ke? Ya, dia ingat macam dia kan, ya? First time ke? Pakcik tu kata, tidak. Hampir 15 tahun jamaah tarawih di sini. Jadi sahabat tadi ditunjuklah muka macam orang apa? Terkejut beruk kan, ya? Terkejut tu, 15 tahun. Pakcik tu senyum. Pakcik tu tua. Dia kata pakcik tu cakap macam ni. Pakcik tu kata, tahu tak apa beza di antara kamu wahai anak muda dengan kami orang-orang tua dalam masjid ini? Dia tanya soalan. Tahu tak apa beza kamu wahai anak muda dengan kami orang tua-tua dalam masjid ni? Dia kata, apa bezanya tuan? Dia kata, kamu berdiri tarawih solat menggunakan tenaga, tapi kami berdiri solat tarawih menggunakan iman. Kamu pakai tenaga, lain keputusan dia. Kamu pakai iman, lain keputusan dia. Kamu tidak akan mampu berdiri lama untuk solat kalau semata-mata mengandalkan tenaga, tapi kalau dengan iman, ya insya-Allah boleh. Kata anak muda tadi tuan-puan, dia kata apa? Dia malu nak lari lepas ambil kopi. Sebab apa? Sebab menjawab soalan dia, kenapa aku susah sangat nak berdiri, nak lama-lama solat? Padahal ini orang muda tuan-puan. Beza dia apa? Solat bukan semata-mata pakai tenaga. Solat pakai iman. Kita tengok tuan-puan, ada orang pakai wheelchair datang solat jemaah kat masjid. Tuan-puan, saya sebut satu nama sebab beliau dah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan saya sebut nama beliau ni tuan-puan, Allah gandakan ganjaran kebaikan kepada almarhum. Ya, mudah-mudahan sebab ini adalah kebaikan yang telah dia buat. Mudah-mudahan dia lebih baik daripada apa yang kita sebut hari ini. Iaitu seorang yang pernah menjadi pelakon dalam cerita filem tajuk dia Ahli Setan. Sampai tak cerita Ahli Setan tu kat Singapura? Sampai Masya Allah. Siapa yang berlakon Ahli Setan tu? Azmil Mustafa. Tuan-puan, pada hujung-hujung hayatnya dia sampai mengesot datang masjid solat jemaah. Allah bagi hidayah. Lama tuan-puan dia pergi belajar, dia berhijrah. Dia nak rebut peluang solat jemaah tu sampai mengesot. Ada orang ambil gambar dia. Dengar ceramah ustaz-ustaz bagi dalam masjid tuan-puan, orang lain semua duduk kan, duduk, tapi dia baring. Dia mengereng. Dia kata dia tak mampu duduk. Dia kena mengereng. Ustaz tu kata tak apa, silakan dengar sambil mengereng. Masya Allah tuan-puan sekalian. Yang sihat tak sampai masjid.
Sebab solat jemaah tidak pakai tenaga semata-mata. Solat jemaah pakai iman. Tuan-puan, jauh sangat UK, US, kan? Australia, tu semua tempat jauh. Nak pergi pun susah. Kena ada visa, kena beli tiket, kena bawa kawan, kan? Takut nak pergi seorang-seorang. Banyaklah ceritanya. Susah. Yang paling senang, tak payah tiket, tak payah visa, tak ada pendaftaran. Kan ada pendaftaran kat depan. Datang-datang je daftar, datang-datang je daftar, kan ya? Tak ada. Paling senang datang masjid. Tapi masjid telah dinobatkan sebagai tempat paling jauh pada orang yang tidak pernah datang solat jemaah. Jauh. Susah nak datang. Sebab nak datang solat, nak solat dengan betul-betul penghayatan, nak solat jemaah, ini memerlukan kepada iman kepada Allah. Sehingga Nabi SAW menyebut, kalau kamu tahulah pahala yang Allah sediakan kepada orang yang solat jemaah di masjid, nescaya kamu semua akan datang. Tak boleh berdiri, merangkak, meniarap, akan datang juga untuk solat jemaah di masjid. Itu diyakini dengan iman kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua dah tabiat. Pertama tadi lewat, yang kedua laju. Siapa dapat 2/2? Angkat tangan. Lulus 2/2, ya. Yang ketiga apa dia? L yang ketiga adalah lalai. Cukuplah package tu. Ya, 3 in 1. Dahlah lewat, laju. Dahlah laju, lalai. Cukup 3L ni tuan-puan, ternafilah. Tidak akan sampailah solat yang kita lakukan tadi dengan merujuk kepada ayat surah Taha, wa aqimis salata li dzikri, hendaklah kamu dirikan salat untuk ingat kepadaku. Mengambil kira tuan-puan, salat akan jadi tabiat seumur hidup. Maka solat memerlukan satu pendidikan yang berterusan. Kita didik diri kita, kita didik anak-anak kita. Sebab akan jadi tabiat tuan-puan. Ada anak-anak yang bila solat mesti nak tutup pintu. Bila solat mesti nak kunci pintu. Kan kita ketuk pintu. Senyap. Lepas agak-agak habis 4 rakaat lah. Ya, 4 minit. Buka pintu. Apa dia mak? Orang tengah solat tadi ni ha. Ustazah muskil kalau anak ustazah tiap-tiap solat mesti kunci pintu. Ustazah kan muskil. Kenapa mesti kunci? Yelah, saya tak nak bagi orang kacau. Siapa yang nak kacau? Kita berdua je dalam rumah ni. Siapa yang nak kacau? Muskil tuan-puan. Kenapa muskil? Sebab ustazah pun pernah jadi budak. Rupanya mak dia dulu pun kunci pintu juga. Ya, lepas tu renjih-renjih apa? Air kat muka. 4 rakaat, air masih ada tuan-puan. Bila buka pintu, jumpa mak, dah semayang ke belum? Dah lah mak, tengok ni ha, ya, air semayang. Tak habis 4 rakaat, ada lagi kat muka. Jadi Ustaz tak nak anak-anak tu menurun mak dia. Jadi tanya, kenapa mesti kunci pintu kakak? Kenapa mesti kunci pintu abang? Tak payah kuncilah. Dan lebih baik lagi berjamaah sama-sama. Sebab tabiat tuan-puan, tabiat. Ya,